The world now lives in fear. But today the Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for them. I'm stating facts. I'm willing to say that again and again that this is what has happened. This idea about anti-Semitism is created by the Jews themselves. We cannot say anything. In fact, journalists have been arrested for saying something against the Holocaust and jailed for 3 years. Where is the freedom of press? Let there be a state of Palestine. Let there be justice and the rule of law. Warring against them will not stop terrorism. Do you stand by those sorts of opinions? If you are going to be truthful, the problem in the Middle East began with the creation of the State of Israel. That is the whole truth. Our principle is that Israel is a criminal nation. It has been breaking international laws without anybody saying anything. We have a right to voice our feeling and to have our own policies. Palestine remains occupied by a brutal regime. This regime continues to expand illegal settlements on land that rightfully belongs to the Palestinians. He comes from a country which does not obey international laws. You find that this country just does what it likes, including building settlements in other people's country. Once again, I have to take to the TV because of the dastardly act perpetrated by the rogue state of Israel. The world now lives in fear. We are afraid of everything. War must therefore be made illegal. Tun, inshallah, we shall proceed with our session. My first question, I believe soalan pertama ni berdasarkan atau bersandarkan satu klip ataupun satu kenyataan Tun pada tahun 2003, iaitu Israel ni dia sentiasa mengimplementasikan kejahatan dia, strategi dia ataupun kelicikan dia tu melalui proxy. Do you still stand by that statement? Dan dalam konteks ni pula jelaskan jelaskan senario dalam konteks politik dunia kini supaya kita peka dan tak mudah terpedaya dengan perancangan mereka. Silakan Tun. Saya masih pegang kepada kenyataan yang dibuat oleh saya. Saya dapati bahawa Israel ini bukanlah sebuah negara biasa. Dia adalah sebuah negara yang diadakan untuk kepentingan pihak tertentu. Sebaliknya, kita dapati bahawa Israel tidak ada dahulu, tetapi diadakan kerana pihak Barat ingin menembus balik maruah mereka kerana mereka selalunya menekan orang-orang Yahudi. Tiap tahun mereka akan membunuh orang Yahudi. Kali ini mereka ingin menolong orang Yahudi supaya ditebus balik kesalahan-kesalahan mereka. Inilah yang berlaku dan di mana kita lihat sekarang Israel tak berhenti menekan orang Palestin yang mereka telah ambil negara Palestin untuk diri mereka. Dan kita berpendapat bahawa kali ini mereka merancang untuk mengambil alih Masjidil Aqsa itu sendiri. Kerana mereka memanggil tempat ini sebagai The Temple Mount. Dan kononnya 3,000 tahun dahulu mereka mempunyai temple mereka di situ dan mereka akan ambil balik kawasan itu dengan cara membunuh orang-orang Palestin. Inilah Israel. Dan ini tidak akan tamat di situ. Di masa hadapan juga mereka akan terus serang segala kawasan-kawasan yang bukan dimiliki oleh mereka dengan alasan kononnya mereka berhak kerana dahulu 3,000 tahun dahulu, 4,000 tahun dahulu kononnya
kawasan itu dimiliki oleh mereka. Inilah Israel. Baik, seterusnya Tuan, saya nak ajukan soalan yang seterusnya. Dalam konteks apa yang berlaku di Gaza pada waktu ketika ini, iaitu serangan bertubi, pembunuhan yang tanpa ada rasa simpati, it's a mass murder. Namun apa yang Israel katakan ini adalah self-defense. Mereka sekadar mempertahankan diri mereka. Dan ini viral dalam social media. Apa komen Tun? I don't accept the answer given by Israel. It is not their defense because they provoke all the time. They provoke confrontation with the Palestinians because they want to seize more Palestinian land. I'm quite sure that after this they will take over Sheikh Jarrah, for example, and maybe also they will try to take over the land where the mosque of Al-Aqsa has been built. This is the Israeli tactic. They are not defending themselves. They are attacking other people. If they are defending themselves, then they should fight in their own country only. But they are fighting in Palestinian land. So the Israeli excuse that they have a right to defend themselves is not acceptable. Indeed, what is happening is that the Palestinians are trying to defend themselves, and they are very weak in the face of the kind of attack and the weapons at the hands of the Israelis. This is not a fair fight. It is the way of the bullies. People who are strong try to oppress the weak, and this is what Israel is about. I think we should not accept the excuse that Israel is defending itself. Apa yang pasti perlunya ada satu perancangan yang terperinci dan saya kira bunga-bunga perancangan ini dapat dilihat sewaktu Summit 2019 di Kuala Lumpur di mana seolah-olah ada gambaran akan berlakunya satu blok baru, blok ekonomi, blok politik, blok pertahanan dan pendidikan secara menyeluruh untuk kita enable the ummah. Namun ke mana hala tuju kita sekarang dan bagaimana kita regardless of the political conflict internally or internationally, we want to see this as an ummah to materialize. Silakan Tun. Terima kasih. Yang pertama, saya selalu berkata apabila kita berada dalam satu konflik, satu pertentangan ataupun bermusuh, kita perlu kurangkan bilangan musuh dan tambah bilangan kawan. Tetapi kita lihat di waktu ini kita tidak identify siapa sebenarnya musuh kita. Kita bermusuh dengan semua orang. Dan bila kita bermusuh dengan semua orang, maka sukar bagi kita yang lemah mencapai apa-apa kemenangan. Itulah yang saya sebut selalu, iaitu apabila kita berhadapan dengan musuh, kita perlu tambah kawan kita yang boleh tolong kita dan kurangkan musuh kita. Saya nak sebut sikit berkenaan dengan politik dalam Malaysia. Di waktu Najib menjadi Perdana Menteri, kita di kalangan parti lawan ini semuanya bermusuh. Tak ada, kita bukan parti yang lama berkawan, tidak. Saya sendiri bermusuh dengan DAP, dengan keadilan dan sebagainya. Tetapi kita tentukan matlamat kita ialah untuk menjatuhkan Najib. Untuk itu kita ketepikan permusuhan kita dengan DAP, dengan Anwar dan sebagainya, dan kita tumpu kepada objektif kita, iaitu untuk menjatuhkan Najib. Dan kita berjaya. Tapi apa yang kita lihat, kita bukan saja berperang dengan Israel,
kita berperang dengan semua orang, termasuk berperang dengan orang Eropah. Di tempat mana kita mencari perlindungan, kita buat perkara-perkara yang tidak menyenangkan orang-orang di mana kita tumpang negara mereka. Sebab itu saya masih sedih kerana yang pertamanya sepatutnya semua orang Islam, semua negara Islam bersatu dalam satu perkara ini saja, iaitu untuk menembus balik kedudukan kita di Palestin. Untuk itu kita bersatu. Kalau kita nak ada masalah berkenaan dengan perkara lain, itu soal lain. Tetapi kita mesti bersatu. Jadi kalau kita bersatu, tak dapat tidak kita akan jadi kuat. Lagipun negara-negara Islam ni kaya-kaya belaka. Kita boleh bekal diri kita dengan semua senjata dalam dunia ini. Tetapi kita tidak buat demikian. Yang keduanya ialah, seperti saya kata tadi, kita kurangkan musuh kita. Jangan kita pergi berkelahi dengan orang Eropah. Tak ada pasal pun. Dengan orang lain, tak guna. Bukan kita nak dapat apa, kita berkelahi dengan dia orang. Sebaliknya, bila kita ambil tindakan yang menimbul kemarahan oleh mereka, mereka akan memihak kepada Israel. Itu yang patut kita elak. Jangan Israel dapat banyak kawan, kita dapat banyak lawan. Kalau kita nak menang, kurangkan lawan, tambahkan kawan. Itulah cara kita. Terima kasih. Masya Allah. Sebenarnya Tuan, daripada apa yang kita dapat daripada rakan-rakan kita melalui lintas langsung pada malam ini dan juga daripada pembacaan, apa yang Israel lakukan adalah satu perbuatan sekelompok manusia yang tidak rasa bersalah, tidak memperdulikan kecaman dunia, dan mereka adalah sekelompok manusia yang sangat sombong. Namun hakikatnya, apa pandangan Tun pula berkenaan perkembangan terkini, normalisasi perhubungan antara negara Arab dan juga negara Islam dengan Israel? Komen Tun. For Malaysia, we have never had any relation with Israel right from the very beginning. But it is sad to see some countries establishing relation with Israel. It is going to encourage Israel to treat the Palestinians even in a worse way. Already they have shown that despite having established good relations with some Arab countries, some Muslim countries, they have taken this action to seize the Al-Aqsa Mosque, killing people in Gaza, and also trying to take over the village of Sheikh Jarrah. That means that we get nothing from being nice to the Israelis. They are a rogue state, and they will behave like rogues. Whatever we do, we do. Tengah viral ancaman Israel kepada negara-negara yang lantang bersuara berkenaan isu ini. Dia blackmail termasuklah negara kita. Tun sentiasa berani dalam isu ini. Walaupun kadang-kadang statement itu dikeluarkan secara bersendiri, on a personal stand. Apa pesanan Tun kepada mereka yang sedang menonton pada waktu dan ketika ini yang mungkin sedikit rasa gusar dengan ancaman tersebut? Ya, sekarang ini cara-cara orang berperang, bermusuh berlainan daripada dahulu. Dahulu mereka mesti isytihar perang, barulah mereka mengambil tindakan ganas. Tetapi sekarang ini kita dapati tak ada pun isytihar perang. Boleh hantar drone bunuh orang tertentu. Ini berlaku seperti mana kita tahu kepada seorang pemimpin Iran. Dibunuh gitu saja. Assassination. Kerana apa? Kerana Iran tak boleh lawan balik dengan mereka. Ini ugutan daripada Israel ialah
mereka akan bertindak terhadap sesiapa yang menentang mereka. Ini kita kena terima lah. Kalau kita nak kena serang, kita kena serang lah. Tapi kita kena jaga-jaga. Soalan pertama saya kepada Tun, dengan langkah yang begitu kejam di malam terakhir umat Islam menunaikan solat tarawih dan juga berqiyamul lail di Masjidil Al-Aqsa, barisan ataupun gerombolan tentera Zionis menceroboh Masjidil Aqsa dan juga melemparkan grenade dan juga gas pemedih mata untuk menyuraikan umat Islam yang sedang bersujud. Jadi apakah signifikan ataupun apakah perkara yang boleh kita lihat dengan kekejaman dan juga kebiadaban rejim Zionis ketika umat Islam sedang bersujud di Masjidil Aqsa di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, dan itu mencetuskan kebangkitan terbaru di Palestin sekarang. Reaksi Tun awal. Bagi saya, ini perkara biasa. Inilah yang sedang dilakukan oleh Israel sepanjang masa. Semakin lama, semakin buruk. Dan kita akan lihat lebih dahsyat lagi di masa-masa hadapan. Tetapi masalahnya ialah kita tidak dapat tukar cara Israel ini. Kerana mereka tidak akan betulkan diri mereka untuk kebaikan kita. Apa yang harus kita utamakan dalam usaha ini ialah apa yang boleh dilakukan oleh kita. Kerana masih banyak benda yang boleh dilakukan oleh kita untuk menghalang Israel daripada bertindak ganas seperti sekarang. Maksud saya ialah negara-negara Islam perlu bersatu dalam perkara ini saja. Tak apalah nak berkelahi sesama sendiri. Tetapi untuk perkara Palestin ini, kita perlu ada satu pendirian. Iaitu kita tolak perbuatan-perbuatan Israel ini dengan menyatakan secara terbuka. Ini bukanlah cara manusia bergerak. Sebaliknya, kita juga boleh ambil tindakan terhadap Israel. Jangan kita berbaik-baik dengan mereka. Jangan kita ada hubungan dagang dengan mereka. Jangan kita benar mereka buat penerbangan ke atas ruang udara kita. Ini semua boleh dilakukan oleh kita. Tetapi nak harap Israel nak ambil tindakan ataupun negara-negara lain ambil tindakan untuk menjayakan kita, itu adalah satu angan-angan saja. Mereka tidak akan ubah cara mereka kerana kita dilihat sebagai negara yang lemah yang tak boleh buat apa-apa. Saya berpendapat ada lagi yang boleh dilakukan oleh kita, tetapi apabila saya bercakap berkenaan dengan apa tindakan yang boleh diambil oleh kita, tidak ada sambutan. Tun, dalam aspek ini seringkali Israel menggunakan istilah provokasi. Mereka melakukan semua tindakan biadab dan juga kejam sekarang ini atas alasan mereka menjadi mangsa, play the victims. Itu naratif Zionis setiap kali serangan dilakukan ke atas bumi Gaza ataupun tindakan kejam ke atas rakyat Palestin di tanah air mereka. Jadi apa pandangan Tun? Ya, Israel menggunakan perkataan provokasi. Sebenarnya Israel memang nak supaya ada peristiwa-peristiwa seperti ini kerana ini memberi alasan kepada mereka untuk menawan lebih banyak wilayah Palestin untuk mereka akhirnya menjadikan seluruh Palestin itu termasuk Baitul Maqdis sebagai wilayah Israel. Di masa hadapan, percayalah, mereka akan roboh Masjid Al-Aqsa untuk mendirikan tempel mereka, rumah ibadat mereka, kerana mereka mengenali tempat ini sebagai the Temple Mount, iaitu sebelum adanya Masjid Al-Aqsa, mereka sudah berada di situ. Jadi mereka akan ambil tindakan
Sebab itu mereka selalu memberi alasan ini tempat kami. Sebab itu juga kita lihat bukan saja bukan saja Al-Aqsa tetapi Sheikh Jarrah, satu pekan kecil juga diambil oleh mereka, termasuk mengeluarkan daripada rumah mereka orang-orang Palestin kerana kononnya 3,000 tahun dahulu ini adalah milik orang Israel. Jadi ini tak akan habis. Saya percaya akan ada lagi. Sama ada provokasi ataupun tidak, tindakan Israel semacam saja. Nak tawan semua kawasan Palestin. Tun, itu yang diangkat Datuk Seri Abdullah Awang menarik. Tetapi untuk kita mengangkat naratif baru dalam konflik terbaru ini ataupun serangan terbaru Zionis sekarang adalah untuk kita memahamkan bahawa isu Palestin bukan isu agama. Isu Palestin bukan isu bangsa. Isu Palestin ia melangkaui isu ini. Melangkaui isu kemanusiaan. Jadi bagaimana kita perlu membawa isu ini kepada masyarakat dunia bahawa dunia perlu bertindak segera menidakkan Israel, mengutuk serangan-serangan ini dan kemanusiaan adalah hak rakyat Palestin segala yang dinafikan oleh rejim Zionis sejak 1947. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Jadi tadi, iaitu Baitul Maqdis ini bukan saja diduduki oleh orang Islam, tetapi dia menjadi pusat agama kepada orang Islam, orang Yahudi dan orang Kristian. Jadi kita dapati orang Kristian juga tidak berminat untuk menyerah Baitul Maqdis itu kepada orang Yahudi. Mereka itu adalah tempat mereka berbuat ibadat. Sebab itu apabila kita ada bermusuh dengan sesiapa, kita perlu cari kawan dan kita kurangkan lawan. Iaitu di dalam perkara ini, common interest kita ialah untuk menyelamatkan Baitul Maqdis. Jadi kalau kita bersama dengan orang Kristian yang juga tertekan di situ, saya nampak negara-negara Kristian juga akan ambil berat. Tetapi kita bermusuh dengan semua orang, jadi negara Kristian pun apabila kita berada di negara mereka, kita lakukan tindakan-tindakan ganas, maka mereka bermusuh dengan kita. Jadi apa yang berlaku ialah kita cari tambah musuh, tapi tidak tambah kawan. Sebaliknya orang Eropah, banyak daripada mereka termasuk Irish State tadi yang disebutkan tadi, mereka bersimpati dengan kita. Jadi kita perlu dapat kerjasama dengan mereka untuk menyelamatkan satu objektif yang sama dengan mereka. Sebab itu saya berpendapat untuk melawan dengan Israel, kita tidak ada kekuatan ketenteraan. Kita tak mampu, kita tak boleh nak buat apa. Kita punya senjata pun dibekal oleh orang lain. Kita tak boleh buat senjata sendiri. Kalau kita berperang dan orang tak bagi senjata kepada kita, kita akan kalah. Sebab itu saya berpendapat bahawa yang ada kepada kita ialah kekuatan keuangan kita. Orang Islam tak pernah begitu kaya seperti sekarang ni. Berlambat-lambat duit daripada bumi keluar minyak dan kita control the whole world punya supply of oil. Kita ingat dulu bila OPEC ditubuhkan, harga minyak dulu satu tong cuma $12, $12. Tetapi apabila OPEC ditubuh, maka harga minyak itu meningkat sehingga menjadi beban kepada orang lain. Jadi ini adalah kekuatan kita. Pasar adalah kekuatan kita. Jadi kalau kita nak lawan dengan orang, kita guna apa yang ada kepada kita. Tetapi jangan kita tambah musuh. Bila kita tambah musuh, kita pergi tinggal di negara Eropah.
Lepas itu kita letup bom di sana, kita bawa truk untuk bunuh 80 orang. Itu semua menyebabkan mereka marah kepada kita dan memihak kepada Israel. Sebenarnya orang Eropah ni dulu mereka amat benci kepada orang Israel. Mereka anggap orang Israel ni sebagai orang yang makan darah. Kononnya mereka kontrol semua. Sebab itu mereka ada pogrom, iaitu tiap-tiap tahun mereka bunuh orang Israel. Itu mereka anggap orang Israel musuh mereka. Tetapi kerana kita tidak menggunakan perasaan orang Eropah ini untuk bantu kita, maka kita ketinggalan satu pasukan saja, 1/3 saja. Inilah yang saya berpendapat bahawa kita kaji dulu apa yang kita ada, apa yang kita boleh buat, kerana kita mempunyai kuasa tertentu. Suplai minyak di seluruh dunia dikuasai oleh kita. Kalau kita tak bagi minyak pun, mereka tak boleh buat apa-apa. Ini boleh kita lakukan. Dan boleh kita lakukan secara halus sehingga mereka tidak dapat membuat apa-apa kepada kita. Sebab itu saya berpendapat dalam melakukan satu peperangan, kita harus itemize kuasa yang ada kepada kita dan musuh yang ada kepada kita. Dan siapakah yang boleh jadi kawan kita. Itu amat penting. Dalam Perang Dunia Kedua, apabila British berperang, mereka mencari kawan. Mereka sanggup terima Rusia, musuh mereka sebagai kawan. Kerana mereka tahu dengan Rusia lawan dengan Germany, maka serangan terhadap Britain kurang sikit. Fikirkanlah, kalau dalam Perang Dunia Kedua itu, cuma Britain saja yang nak lawan dengan Germany. Saya tak ingat dia mampu. Tetapi apabila dia dapat kerjasama daripada Amerika, dapat bekerjasama dengan musuh mereka Rusia, maka dengan itu mereka mencapai kemenangan. Ini strategi. Dan kita perlu ada strategi dalam apa-apa juga perjuangan kita. Okey, Tun, mungkin reaksi Tun tentang normalisasi beberapa buah negara dalam mereka juga perlu membawa suara penentangan ke atas rejim Zionis ini. Adakah mereka boleh menggunakan manfaat itu ataupun mereka perlu juga menyatakan pendirian tegas kepada rejim Zionis? Saya ingin balik kepada hubungan baru antara negara-negara UAE dengan Israel. Kalau kita perhatikan daripada sudut Israel, ini adalah tindakan Israel mengurangkan musuh, menambahkan kawan. Jadi dengan sendirinya apabila mereka ada hubungan dengan 3-4 buah negara Islam ini, mereka mengurangkan musuh. Sebaliknya kita menambah musuh. Sebab itu kita perlu guna strategi. Yang keduanya berkenaan dengan kekuatan kita. Ya, benda ini mengambil masa yang panjang. Saya biasa kata kepada Arafat, perjuangan dia tak akan habis walaupun dia sudah meninggal. Kerana ini adalah long struggle. Jadi untuk long struggle, kita perkuatkan diri kita. Kita tambah kebolehan kita. Sebenarnya kita mempunyai kebolehan yang sama dengan orang Eropah ataupun orang Cina ataupun orang Jepun. Tetapi kita kena susun diri kita untuk perkuatkan diri kita. Sebab itu kita perlu keluar senjata kita sendiri. Barulah kita boleh kuat. Tetapi kalau kita ada sedikit roket, kita tembak roket tu dibalas dengan roket lebih dahsyat. Itu tidak menolong kita. Jadi kita perlu ada short term strategy dan long term strategy. Kita sudah lihat di London, mayor dia baru-baru ni bukan orang putih. Orang Islam jadi mayor.
di London. Bermakna bahawa di London juga kita ada peluang cari kawan. Kita boleh mempengaruhi pilihan raya mereka. Kalau mereka buat dasar yang bertentangan dengan kita, kita boleh kalahkan orang itu dalam pilihan raya. Tetapi kita perlu ada dasar dalam perkara lain, okey, kita boleh undi siapa, konservatif ke, Labour ke. Tetapi on soal Palestin, kalau awak tolong Israel, kami tak akan undi mereka. Akan jatuh orang ini apabila mereka sedar bahawa sikap mereka itu akan menyebabkan mereka kalah dalam pilihan raya. Mereka akan kaji semula sikap mereka. Apakah baik mereka menolong ataupun menolong Israel ataupun menentang Israel. Kerana ini ada kesan dalam pilihan raya bagi diri mereka. Jadi kita sekarang ini mempunyai banyak peluang. Kita mempunyai wang yang banyak. Kita mempunyai bahan mentah yang cukup diperlukan oleh orang-orang barat. Tapi kita tidak ada strategi yang tersusun untuk mengambil kira kekuatan kita, bagaimana kita guna kekuatan itu. Ya, bila kita lemah, kita perlu buat secara yang lemah. Kita guna diplomasi. Itu masih kita boleh. Jadi saya berpendapat bahawa perperangan ini tidak akan habis. Kerana saya tahu pihak Israel ingin tawan seluruh Palestin. Selagi dia tak dapat itu, dia akan timbul angkara dan mereka akan serang semula. Mereka tidak peduli apa dunia kata kerana mereka dilindungi oleh kuasa besar. Inilah keadaan fakta yang kita perlu terima dan kita susun strategi kita mengikut kebolehan kita, mengikut kelemahan kita. Ini pendapat saya lah. Tapi saya dapati bahawa bila saya cakap pasal ini, banyak orang yang tak setuju. Mereka nak balas dendam. You bunuh saya punya orang, saya bunuh you punya orang. Itu saja. Sampai bila ada orang yang sudah berkata anak mereka akan teruskan perjuangan ini. Cucu mereka akan teruskan perjuangan ini. Jadi nampak perperangan kita lawan dengan Yahudi ini bukan untuk mencapai kejayaan, tetapi untuk balas dendam. Kalau you nak balas dendam di zaman Nabi dulu, apabila Nabi berjumpa dengan puak jahiliah. Puak jahiliah ini berbagi kepada berbagai kaum, kabilah, dan mereka sering berperang sesama mereka. Kerana apa? Tak tahu kerana. Tetapi kan ia musuh. Jadi kalau musuh, kita kena perang dengan mereka. Dulu tok saya pun berperang dengan mereka. Tok nenek saya pun berperang dengan mereka. Jadi kami mesti perang. Bukan pasal nak menang. Dah. Nak balas dendam. Kalau kita ingat nak balas dendam, sampai bila pun kita tak dapat balik negara kita. Baik, Tun. Sedikit ulasan Tun berkaitan dengan resolusi Oslo. Mengatakan bahawa two-state solution ataupun status penyelesaian dua negara perlu diangkat untuk mencari titik damai Israel-Palestin. Adakah Tun merasakan ini masih relevan ataupun bagaimana, Tun? Ada orang yang berpendapat kita tidak perlu ada two-state solution. Kita cuma nak ada Palestin saja. Soalnya bolehkah? Kalau kita boleh, buatlah. Tetapi Arafat sendiri terima bahawa kebolehan dia terhad. Kalau dia boleh kembalikan orang yang dihalau keluar daripada Palestin, yang supaya mereka dapat balik, duduk balik rumah mereka, itu satu kejayaan. Walaupun state itu mungkin Israel. Hari ini kita dapati banyak orang Arab di Israel. Lebih banyak orang Arab di Israel lebih baik. Kerana kita dapati bahawa orang Arab boleh bertindak berkesan dalam Israel. Tapi kalau kita nak kata ada cuma satu state, mereka akan tuntut satu state itu ialah Israel, bukan Palestin.
Keupayaan kita ada nak ada satu state ni, saya fikir amat terhad. Kita buat apa yang kita mampu. Mungkin satu hari kita dapat buat satu state, tapi waktu ini bukanlah masanya kita nak tuntut benda yang kita tak boleh dapat. Saya mengalu-alukan projek Pidato Solidariti Belia Malaysia bersama dengan Palestin. Ini menunjuk betapa prihatinnya rakyat Malaysia terhadap nakbah yang berlaku kepada Palestin, terutamanya berkenaan dengan serangan ke atas Masjid Al-Aqsa. Apa yang berlaku sekarang ialah satu proses Israel untuk menawan seluruh Palestin. Sedikit demi sedikit, tiap kali mereka bergerak, mereka dapat tambah wilayah mereka. Selama 72 tahun mereka wujud, mereka tidak pernah berhenti daripada memprovokasikan Palestin, dan apabila berlaku rusuhan, mereka akan dapat menawan lebih banyak kawasan. Kali ini mereka berhajat untuk mengambil alih Al-Aqsa Mosque itu, Masjid Al-Aqsa, kerana mereka mendakwa kononnya dahulu Al-Aqsa itu adalah tempat mereka mempunyai satu temple, satu rumah ibadat mereka. Dikenali sebagai Temple Mount, dan inilah hajat mereka. Dan saya fikir serangan ini sengaja diadakan supaya apabila mereka berjaya, Temple Mount itu akan dimiliki oleh mereka dan kita tidak lagi dapat pergi ke Al-Aqsa Mosque kerana dikuasai oleh Israel. Inilah yang akan berlaku, dan saya dapati saya amat sedih kerana masyarakat Islam seluruh dunia tidak bersatu hati mempertahankan Masjidil Al-Aqsa ini, tempat suci yang ketiga dalam agama Islam kita. Inilah apa yang akan berlaku kerana kita sering utamakan peperangan sesama kita. Kita bermusuh sesama kita. Kita tidak perintah negara kita dengan baik. Rakyat kita lari daripada negara Islam ke negara lain. Ini berlaku kerana kita tidak utamakan perjuangan kita untuk menyelamatkan tempat-tempat suci orang Islam. Saya tak tahu setakat mana lagi Israel, ketamakan Israel ini akan manifestasikan, tapi saya yakin kalaupun mereka sudah tawan seluruh Palestin, mereka akan lihat negara-negara di sekeliling Palestin yang akan mereka dakwa sebagai kawasan mereka dahulu. 3,000 tahun dahulu kononnya mereka tinggal di situ dan mereka berhak mengambil balik. Inilah Israel. Dan kalau kita tidak bersatu hati, tidak prihatin, tidak sayang kepada tempat-tempat suci agama Islam, inilah yang akan berlaku. Sebab itu kita perlu tunjuk penyatuan kita bersama dengan orang Islam lain di mana-mana saja, supaya kita bersama dapat memperjuangkan dan mempertahankan tempat-tempat suci orang Islam. Saya harap anjuran solidariti Belia dengan bersama Palestin ini mencapai kejayaan, dan kita simpan dalam hati bahawa orang Palestin ini adalah orang Islam dan kita orang Islam adalah bersaudara. Tentukan kenyataan persaudaraan itu. Terima kasih. Silakan. Setakat ini lebih daripada 200 orang telah meninggal, menjadi syahid. Tetapi kita bukanlah sahaja untuk berjuang untuk menjadi syahid. Sebaliknya kita perlu mencapai kemenangan.
kemenangan bagi kita bermakna bahawa kita dapat tewas serangan daripada pihak Israel. Saya melihat bahawa tidak ada perancangan secara berterusan tentang untuk menangani masalah serangan daripada Israel ini. Sebab itu saya percaya selepas ini mereka akan serang lagi untuk menawan seluruh East Bank di Jerusalem supaya mereka berkuasa penuh dan tidak lagi ada negara Palestin di situ. Inilah tujuan mereka. Dan mereka menyerang Masjidil Aqsa ini. Ini adalah tempat yang ketiga, tempat suci bagi orang Islam. Mereka sengaja mencuba menawan Masjidil Aqsa kerana mereka menganggap itu adalah tempat bagi mereka mendirikan tempat ibadat mereka. Mereka memanggil tempat ini sebagai di Temple Mount. Temple Mount dulunya diduduki oleh mereka sejak daripada dulu lagi. Jadi mereka ingin hancurkan Masjidil Aqsa dan dirikan temple mereka di situ. Tetapi selepas itu pun akan ada lagi serangan. Sebab itu saya berpendapat bahawa usaha kita untuk mempertahankan Palestin ini hendaklah berterusan. Di waktu Israel tidak serang pun kita perlu ada usaha untuk memperkuatkan pertahanan orang Palestin. Ini boleh dilakukan dengan kita cari lebih ramai penyokong-penyokong bagi kita. Saya dapati ramai orang rakyat negara-negara lain, termasuk di Eropah juga, yang bersimpati dengan orang Palestin. Tetapi kita tidak ada satu usaha untuk mendapat sokongan daripada mereka. Sebaliknya, apa yang kita lakukan menyebabkan mereka menyokong Israel. Saya berpendapat bahawa satu plan, satu perancangan jangka panjang perlu diadakan. Di sini saya ingin cadang supaya Universiti Islam Antarabangsa di Malaysia ini mempunyai penuntut daripada seluruh dunia Islam. Dan kita perlu pengaruhi mereka kerana mereka ini apabila kembali ke negara mereka, kerap kali mereka menjadi pemimpin di sana. Dan kalau kita boleh ada hubungan yang rapat dengan mereka, apabila mereka kembali ke tanah air mereka, kita boleh teruskan perancangan kita, strategi kita. Saya harap, saya dapati bahawa bagi orang Arab, dia bukan tumpu kepada kemenangan, dia nak balas dendam. Kalau orang dia dibunuh, maka dia akan bunuh orang yang membunuh orang dia. Jadi ada yang sudah cakap anak cucu dia pun akan menyerang. Tetapi kita perlu cari kemenangan supaya peperangan dapat ditamatkan. Ini disuruh oleh kita dalam Al-Quran. Apabila pihak lain itu sudah tidak nak berperang, kita perlu sambut pendirian mereka. Tetapi nampak seolah-olah kita nak kekal dengan peperangan ini kerana kita nak balas dendam, nak bunuh mereka. Dan mereka pula boleh bunuh kita. Malangnya, kalau kita bunuh seorang daripada mereka, mereka akan bunuh 10 orang daripada kita. Lebih teruk lagi daripada apa yang kita boleh lakukan kepada mereka. Ini disebabkan oleh kita tidak ada bekalan senjata yang cukup untuk mempertahankan diri kita. Sebab itu kita perlu di waktu tidak ada serangan daripada Israel, kita perlu buat persediaan. Ialah orang Islam sekarang ini tidak pernah begitu kaya daripada sekarang ini.
Mereka dianugerah minyak yang banyak dan mereka menjadi kaya, amat kaya sekali. Tetapi malangnya wang itu tidak diguna untuk memperkuatkan pertahanan orang Islam. Seperti mana kita tahu dalam Al-Quran, kita disuruh membuat persediaan untuk menyelamatkan orang Islam. Kita disuruh ada kuda perang, tombak dan sebagainya. Itu di zaman Nabi. Sekarang ini kuda perang tak boleh diguna. Kita nak kena guna kapal perang, jet pejuang dan sebagainya. Jadi kalau kita bersiap sedia, maka lebih kuatlah kita dalam mempertahan. Saya tekan tentang mempertahankan umat Islam. Kita bukan jenis orang yang nak serang tanpa sebab, tetapi dalam mempertahankan umat Islam, maka kita terpaksalah buat benda-benda yang ganas seperti membunuh dan sebagainya. Itu dalam usaha kita mempertahankan umat Islam. Kita tidak harus jadi agresif, tetapi inilah yang kita lihat sekarang ini. Peperangan ini berterusan dah lebih 70 tahun. Tak ada kejayaan sama sekali. Tiap kali ada serangan daripada Israel, sebahagian daripada wilayah Palestin ditawan oleh mereka. Sampai kepada tahap mereka mendirikan perumahan mereka di atas tanah bukan milik mereka. Tanah orang Palestin. Tetapi orang Palestin tak dapat buat apa-apa. Sudah tentu dunia Islam tak dapat buat apa-apa. Jadi kalau kita dapat jalin hubungan dengan penuntut-penuntut Islam yang ada di di Malaysia ini, supaya mereka mempunyai satu pendirian yang sama, iaitu kita perlu cari kemenangan, bukan saja nak bunuh orang, bukan saja nak balas dendam, tapi nak cari kemenangan. Dan untuk cari kemenangan, saya selalu berkata bahawa dalam satu permusuhan, tambahkan kawan dan kurangkan lawan. Jangan kita sengaja mencari orang yang tak memusuh dengan kita jadi mereka musuh kita. Sebaliknya kita cari jalan supaya seluruh dunia akan kecam Israel dan tidak akan bekal Israel dengan senjata dan sebagainya. Ini masalahnya sekarang ni. Amerika memang sokong Israel. Sebabnya kerana di Amerika terdapat banyak orang Yahudi dan mereka memegang jawatan-jawatan tinggi. Dan dengan itu mereka dapat pengaruhi kerajaan Amerika. Tetapi kita lihat di England, di UK umpamanya sekarang ni ada ahli dewan rakyat mereka, iaitu parlimen mereka yang terdiri daripada orang Islam dan mereka mempertahankan orang Palestin. Dan kita perlu perkuatkan suara kita dalam parlimen di Britain dengan lebih ramai daripada orang kita mengambil bahagian dalam politik di negara Britain. Saya berpendapat bahawa ialah kita pandang tinggi kepada mereka yang sanggup korban diri, meninggal dunia kerana mereka yang menjadi syahid. Tetapi perjuangan kita bukan saja untuk jadi syahid, tetapi untuk selamatkan tempat-tempat orang Islam. Ini Baitul Maqdis ni tempat yang ketiga suci bagi kita. Di situlah Nabi naik ke langit. Tetapi kita dapati bahawa kita tak pun dapat mempertahankan kawasan ini. Ini menyedihkan. Sebabnya kita tak dapat kerana malangnya kita tidak bersatu hati. Walaupun kita disuruh dalam Quran bahawa orang Islam itu adalah bersaudara. Tetapi kita dapati
ramai orang Islam bermusuh sesama mereka, menjadikan mereka lemah dan tidak dapat menolong sedikit pun Palestin. Ini yang menyedihkan kita. Tetapi kita di Malaysia ini, gerakan kita memang pro-Palestin sejak daripada dulu lagi, dan kita perlu berusaha mungkin dengan lebih gigih lagi mengumpul wang umpamanya, tetapi lebih daripada itu ialah untuk cuba membentuk strategi yang boleh beri kemenangan kepada kita. Bukan saja mempertahankan cara yang tidak berjaya kerana kita lemah, tapi sebaliknya kita ingin supaya kita selamatkan tempat-tempat suci orang Islam. Saya sedih melihat umpamanya orang Palestin guna pisau tikam orang Israel. Itu bukan nak cari kemenangan dengan pisau, tak boleh lah. Jadi kita patut buat persediaan di waktu tidak ada serangan daripada pihak Israel. Jangan tunggu sehingga mereka serang, maka sekali lagi kita bangun, kita urus, kita ada gerakan itu, gerakan ini. Tetapi di masa mereka tidak berperang pun, kita perlu perkuatkan ketahanan orang-orang Palestin. Itulah harapan saya. Saya dah tua, dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Tapi saya boleh, itulah bagi pandangan saja. Saya ucap terima kasih kepada gerakan Syria, dan saya harap usaha ini akan berkembang supaya lebih ramai rakyat Malaysia terlibat dengan usaha untuk menyelamatkan umat Islam di Baitul Maqdis, dan dengan itu kita dapatlah lebih selamat lagi di mana-mana juga kita pergi. Saya nak bagi tahu bahawa saya nak pergi ke Jerusalem, nak pergi ke Baitul Maqdis, tetapi ditahan oleh pihak Yahudi, pihak Israel, diperenggan selama lebih daripada 2 jam, dan lepas itu saya diberitahu saya tak boleh pergi Baitul Maqdis kerana sudah lewat. Itu walaupun pada masa itu Baitul Maqdis belum lagi dijadikan ibu kota Israel, tetapi mereka sudah pun berkuasa. Saya sedih kerana walaupun Palestin tak ada negara dipanggilkan sebagai Palestinian Authority saja, tetapi sebenarnya orang Israel menguasai seluruh negara Palestin, sehingga orang Palestin tidak boleh guna jalan yang dibina di kawasan Palestin oleh Israel. Orang Palestin tak boleh guna. Itulah kedudukan mereka sekarang ni. Saya harap kita semua bersatu hati sebagai orang Islam, walaupun kita ada perselisihan dalam perkara lain. Dalam perkara ini tak patut ada perselisihan. Sebaliknya kita bersatu sebagai Muslim Brothers dan kita berusaha sedaya upaya untuk mencari kemenangan bagi orang Palestin. Sekian, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia, yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, selaku mantan Perdana Menteri Malaysia, kita kerana sudi bersama kita pada malam ini. So Tun, saya mewakili kru pada malam ini memohon kemaafan atas kekurangan sebentar tadi, dan kita mengharapkan seperti yang Tun sebut tadi, walaupun Tun cakap bukan Tun tua, tapi jiwa Tun adalah jiwa yang muda. Bab kata pepatah al-hikmatu syuyukh fi hamasati syabab, hikmah orang berpengalaman ada pada semangat orang muda, dan anak muda hari ini bersemangat tetapi kurang pengalaman, maka digemblengkan dengan pengalaman seperti mana yang berhormat Ayahanda Tun Dr. Mahathir, maka akan menjadi satu gerakan yang sangat luar biasa insya-Allah, dan kita mengharapkan semangat ini yang kita dapat warisi kepada semua rakyat Malaysia, yang mana kita bersatu seperti mana yang Tun sebut tadi sebagai satu agama, yang mana
Dan seperti mana saranan Allah dalam Quran, innal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Yang mana kita sebagai orang mukmin adalah kita sebagai saudara. Baik, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak sekali lagi yang ditun kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini.